Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya jemput Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Gombak. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan untuk Perdana Menteri berkenaan dengan ASEAN soalan pertama. Terima kasih. Sila baca. Apakah hasil lawatan Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dari tanggal 8 hingga 11 Oktober 2024? Dan yang kedua, B, persiapan Malaysia dan Hala Tuju sebagai pengurusi ASEAN di tahun 2025 terutamanya dalam konteks ekonomi serta cabaran geopolitik semasa. Terima kasih Tan Sri. Sila Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Gombak. Sidang ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane itu melibatkan 15 mesyuarat 10 negara ASEAN termasuk 7 rakan dialog iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada dan Republik Korea, Setiausaha Agung Pertubuhan Bersama Bersatu dan juga Ketua European Union. Tentunya pendirian kita tentang Laut Asia, China Sea, South China Sea, dan kita tegas untuk pertahankan kebebasan kawasan itu mengikut UNCLOS 1982. Kemudian kita juga bentangkan soal Palestin, Lubnan, mengutuk keganasan dan serangan Israel yang berterusan, soal Rusia, Ukraine dan juga soal kedamaian menentang aktiviti nuklear di Korea Utara. Kita tekankan 5-point consensus berhubungan dengan Myanmar dan ini kali pertama wakil bukan politik, maknanya pegawai Myanmar yang hadir di sidang tersebut. Untuk Hala Tuju berikutnya, tekanan kita terutama bila pengurusian ASEAN kerana ini melibatkan hampir 700 juta penduduk dan lebih 2 triliun dolar Amerika kekuatan ekonomi yang di rantau tersebut. Malah keseluruhannya kalau ikut potensi pada tahun 2023 pencapaian ASEAN adalah 3.8 triliun dolar Amerika dan nilai perdagangan 3.5 triliun dolar Amerika. Jadi kalau kita boleh jalin kerjasama seperti yang ditekankan oleh Gombak, maknanya keupayaan kita tentu lebih meningkat kerana tekanan Malaysia ialah transformasi digital dan termasuk perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN, itu ketutupan kita. Keduanya soal perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan rakan dialog termasuk EU. Dan ketiga ialah rangkaian tenaga grid yang disebut ASEAN Grid. Dan ini akan memberikan lonjakan kepada kekuatan ekonomi. Dan saya percaya dengan penyertaan Timor Leste yang sedang kita usahakan, ASEAN menjadi 11 dan kekuatan ekonomi tentunya jauh lebih meningkat. Jadi kalau menurut unjuran kita untuk 2025, mesyuarat peringkat menteri-menteri dan kemuncak itu ada kelainannya. Inilah kali pertama ASEAN akan menganjurkan persidangan 10 negara ASEAN dan GCC yang termasuk Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait plus China, dan negara China juga akan bersama. Jadi ini sejarah, iaitu ASEAN meneroka kawasan baru termasuk dunia Arab dan kerjasama dengan negara China. Dan ini hanya berlaku insya-Allah tahun depan, permulaan bagi ASEAN selain daripada meneruskan perjumpaan berikutnya ASEAN dengan dialog partners seperti mana China,
Korea, Jepun, India, Australia, New Zealand, European Union dan Amerika Syarikat. Sila Gombak. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan sebentar tadi. Dalam tempoh 10 tahun ke belakang, kita dapati ASEAN sering dianggap sebagai masa depan kerana kestabilannya, dan sekarang terbukti apabila beberapa rantau-rantau sedang berdepan dengan kemuncak masalah geopolitik dan juga isu-isu yang berbangkit. Soalan saya kepada Perdana Menteri, apakah moral kompas yang digunakan oleh ASEAN di masa depan untuk memastikan kestabilan ASEAN itu dapat dipelihara di saat kita menangani masalah-masalah geopolitik seperti hubungan China dan Amerika Syarikat, dan tidak ketinggalan isu-isu yang berlarutan di dalam ASEAN. Sebagai contoh, kes yang melibatkan Rohingya yang turut memberi kesan kepada negara-negara jiran dan termasuk Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, apakah ASEAN bersedia untuk membuka kelonggaran ataupun memikirkan untuk bergerak sebagaimana Eropah satu ketika dahulu, apabila Eropah telah melaksanakan sebagai contoh European Parliament ataupun melonggarkan sempadan dan juga persoalan immigration demi untuk menggalakkan lagi potensi yang sememangnya sangat besar di negara ASEAN sebagaimana jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Silakan Menteri. Terima kasih Gobak. Pertamanya, soal kerangka geopolitik, ASEAN capai kesepakatan soal muafakat konsensus 5 perkara dalam semua hubungan dengan ke arah penyelesaian Myanmar. Dan kita bagi laluan, walaupun kita tidak iktiraf rejim sekarang, laluan untuk ada perbincangan secara tidak formal dengan Myanmar dengan maksud menarik Myanmar dengan syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk secara inklusif bincang dengan rejim junta, pembangkang dan juga negeri-negeri sekutu di dalam rantau di Myanmar dengan suku-suku kaum yang pelbagai. Itu jadi ada konsensus, pendirian tidak berganjak. Keduanya soal Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dia terikat, saya katakan tadi, dengan prinsip asal dulu pengasas ASEAN menyebut neutrality, tapi kita sebut sekarang centrality, supaya hubungan kita dengan semua negara tidak terjejas. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama, dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan, dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Tetapi dalam hal Laut Cina Selatan, saya sebut tadi, kita terikat dengan persetujuan supaya kawasan ini mesti kawasan beri laluan bebas. Segala pertikaian mesti melalui rundingan, sama ada bilateral atau multilateral dalam konteks ASEAN, dan prinsipnya adalah prinsip UNCLOS 1982. Soal saya katakan tadi, yang penting bagi kita ialah fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Apakah ada jaringan seperti mana berlaku di EU? Saya tidak fikir ia akan berlaku segera, tetapi peningkatan dari segi grid tenaga itu sudah dipersetujui. Maknanya dua perkara asas yang akan menyebabkan hubungan kaitan di antara jaringan di antara negara-negara ASEAN itu lebih kukuh ialah melalui digital link dan juga dari segi apa yang disebut sebagai grid tenaga daripada Kemboja, Laos melalui Malaysia ke negeri lain. Yang lain itu seperti yang saya sebut, teras itu adalah perdagangan dan pelaburan, enhancing trade and investment, inklusif dan mampan, dan promoting integration and connectivity of economies. Sebab itu saya katakan semua perbincangan kita itu tumpu kepada mengangkat kekuatan ekonomi ASEAN secara bebas untuk
menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negeri dan rantau. Ya, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri dan tahniah kerana kita akan menjadi pengurusi ASEAN 2025. Selaras dengan itu, saya ingin tahu apakah pendekatan dan strategi Malaysia untuk memanfaatkan saluran diplomasi menerusi kita menjadi pengurusi ASEAN ini dalam rangka kita menyelesaikan isu tuntutan bertindih terutamanya di Laut Cina Selatan susulan baru-baru ini ketetapan ASEAN itu sendiri untuk menggesa supaya rumusan awal kod tata laku atau COC di Laut Cina Selatan itu diselesaikan dengan segera dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Dan langkah ini penting mengambil kira laporan insiden kapal-kapal tentera laut asing yang didapati berada di pelantar minyak luar pesisir di Malaysia sejak kebelakangan ini, serta tidak kurang juga berlakunya insiden kebocoran dokumen diplomatik Malaysia-China sebelum dua ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Pendekatan seperti saya sebut, sentraliti ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog. Tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kashawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China. Kita kata kita akan teruskan tetapi tidak pernah menutup ruang untuk berbincang dengan mana negara. Malaysia punya isu dengan semua negara-negara jiran. Dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Indonesia, Singapura umpamanya, ya. Dan Brunei, ya. Dan sebab itu kita kurang setuju bila permasalahan pertelingkahan sempadan ini hanya dirojok pada satu negara umpamanya China, padahal kita punya masalah. Dan masalah ini tidak menjejaskan hubungan diplomatik. Masalah ini tidak menjejaskan hubungan perdagangan dan persahabatan akrab dengan jiran-jiran kita. Pendirian yang sama kita lakukan. Tetapi kita juga seperti mana disebut oleh Kota Baru akan terus menegur dan membantah sekiranya perairan kita itu digunakan untuk laluan pertahanan tanpa izin Malaysia. Tentang kod tata laku dalam mesyuarat ASEAN lalu di hadapan Amerika dan China dan termasuk Jepun, Korea dan ASEAN, saya tegaskan tentang keperluan dialog terikat kepada UNCLOS 1982. Kerana perjanjian Pertubuhan Bersama Bersatu itu mengikat semua dan saya lihat respon daripada negara China adalah bersetuju penyelesaian mengikut kerangka UNCLOS. Ya. Baik, saya input Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Menjelang ASEAN 2025, tentu sekali banyak mesyuarat dan program-program yang akan diadakan sepanjang tahun 2025, khususnya di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagaimanakah kita boleh menggalakkan penyertaan kerajaan negeri dan juga pihak swasta untuk bersama-sama kerajaan persekutuan agar sama-sama mendapat faedah dan limpahan ekonomi sepanjang tempoh penganjuran ASEAN 2025. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tampin. Keputusan kita ialah selain daripada anjuran utama ketua-ketua negara di Kuala Lumpur kerana isu logistik yang tak mampu ditangani di negeri lain, kerana melibatkan sekurang-kurangnya ketua 25-30 negara. Jadi kita putuskan bahawa semua acara-acara menteri luar, menteri ekonomi dan puluhan mesyuarat, malah keseluruhannya dengan pegawai ratusan, akan diatur di semua negeri, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Malah saya juga telah memutuskan kerana beberapa negeri umpamanya katalah Perlis atau Kelantan tidak mencukupi untuk menjadi penganjur, kita akan cuba mengatur supaya ada perbincangan di kalangan di peringkat pegawai ASEAN ataupun sekurang-kurangnya kunjungan ke negeri kita sebut, supaya tidak ada negeri
yang tertinggal dalam bidang itu. Tetapi seperti mana kita juga maklum, keistimewaan ASEAN 2025 ialah kerana melibatkan GCC plus China. Yang kedua ialah bahawa di samping ada persidangan itu, ada beberapa persidangan besar antarabangsa yang melibatkan sektor swasta dan pelabur-pelabur utama. Dan ini melibatkan umpamanya anjuran yang tidak melibatkan dana kerajaan kerana dianjurkan oleh swasta, termasuk oleh Fortune, World Economic Forum dan juga Bloomberg, seperti mana mereka adakan di beberapa kawasan yang lain. Dan ini akan memberi peluang kita memberi semula fokus kita dalam ASEAN ini adalah untuk kegiatan perdagangan dan pelaburan. Saya ingin tekankan bahawa di sini bahawa sementara hubungan diplomatik antarabangsa ini penting bagi negara kita, tetapi keutamaan kita dan seluruh fokus perbincangan kita dalam persiapan ASEAN dan perbincangan saya dengan kepala negara adalah untuk menjadikan ini sebagai ruang yang terbaik untuk kita perkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Ahmad Fadli bin Syahri Pasir Mas. Terima kasih Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Belum terlambat saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang menerima ahli yang kehormat yang pertama Seri Paduka bagi darjah kebesaran Mahkota Kelantan 2 minggu lepas. Saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah kerajaan bersedia mengambil tindakan perundangan terhadap agensi berita antarabangsa Bloomberg berhubung dakwaan campur tangan Perdana Menteri dalam siasatan SPRM sehingga telah mencemarkan imej beliau di dalam usaha memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Simas. Seperti mana kita sedia maklum, ini kali kedua yang Bloomberg telah membuat satu tomahan yang berbahaya. Pertama, yang melibatkan Perdana Menteri dan Jabatan Agung dalam soal izin pembinaan kasino yang baru yang menjadi sebenarnya fitnah yang keterlaluan dan tidak pernah dibangkitkan oleh Jemaah Menteri ataupun oleh Jabatan Agung. Yang kedua ini ialah yang laporan 26 September yang dirujung oleh Yang Berhormat tentang arahan kepada SPRM. Setakat ini tindakan perundangan sedang diteliti kerana pihak PDRM telah menerima laporan dan telah mengambil beberapa tindakan termasuk wakil Bloomberg dan individu-individu terkait pada 1 Oktober, 8 dan 11 Oktober yang lalu. Tetapi oleh kerana dalam siasatan PDRM, saya serahkan kepada PDRM untuk menyiasat dan untuk Peguam Negara mengambil tindakan yang sesuai. SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang tegas menafikan tomahan tersebut kerana apa yang berlaku hanya arahan umum yang saya lakukan termasuk di Parlimen bahawa saya mahu SPRM, LHDN, PDRM, badan-badan penguat kuasa bertindak tegas memerangi rasuah secara tegas tanpa tolak ansur dan badan penguat kuasaan memerangi jenayah dengan tegas. Ini yang arahan yang diberikan tetapi tidak melibatkan kes-kes khusus kerana SPRM seperti juga Jabatan Peguam Negara harus bertindak bebas dan telus without fear or favour. Apakah ada tindakan? Tindakan itu tunggu laporan PDRM dan sekiranya didapati kesalahan yang nyata, itu keputusan Peguam Negara untuk mendakwa. Terima kasih Mas. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun di atas jawapan yang cukup, saya rasa cukup meyakinkan, tetapi Yang Berhormat Tambun, ia masih belum lagi dapat cukup untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa ada tindakan yang serius dalam isu ini. Kerana sebagaimana kita tahu dan saya pun tak suka mengungkit cerita lama, soal campur tangan terhadap siasatan ini telah menyebabkan episod yang tidak seronok di dalam hidup Yang Berhormat Tambun sendiri secara peribadi beberapa puluh tahun yang lepas. Kerana itulah ia perlu ditangani.
Tetapi apabila Yang Berhormat Tambun menyebut ini bukan kali pertama, ya, ini bukan kali pertama. Ini sudah kali kedua tahun ini dan disusuli oleh kenyataan Yang Berhormat sendiri pada 27 Mac 2024 di mana saya bacakan Anwar semak dengan perbendaharaan dakwaan mengenai bekas ataupun mengenai Farhash, individu dinamakan ini. Tetapi hasil semakan ini tidak diumumkan kepada rakyat. Begitu juga dakwaan yang pertama juga pernah pihak polis mengeluarkan kenyataan pada Mei 2024, isu Casino Forest City, polis rekod keterangan petugas portal bahasa Inggeris. Sudah ada siasatan, tetapi tidak ada pengumuman dan tidak ada tindakan lanjut. Bahkan rakyat melihat Yang Berhormat sendiri boleh hadir ke pentas diadakan oleh agensi ini tanpa apa-apa masalah. Jadi bila timbul isu yang kedua ini, rakyat mahu tindakan yang tegas dan lebih cepat daripada kerajaan untuk mendakwa agensi ini yang punya pengkalannya di negara kita sendiri. Dan ini bukan sahaja pembangkang Yang Berhormat Tambun. Satu pertubuhan Lawyers for Liberty juga menyebut bahawa mempersoalkan kesungguhan kerajaan dalam menyaman Bloomberg. Bahkan yang diheret kepada siasatan ialah aktivis pro pembangkang, antaranya individu bernama Isham Jalil dipanggil oleh polis kerana menggesa Perdana Menteri menyaman Bloomberg. Jadi saya mohon jawapan yang tegas dan tuntas daripada Perdana Menteri, tekanan secara peribadi daripada Perdana Menteri yang saya yakin insya-Allah rakyat akan bersama dengan Perdana Menteri dalam isu ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Semas. Saya hormati prinsip tersebut. Cuma saya dah beritahu di sini, kita serah pada PDRM. Dan saya ingat oleh kerana isu ini dibangkitkan, saya percaya PDRM harus buat kenyataan yang tegas, menjelaskan apa yang berlaku pada siasatan. Siasatan itu hanya terlibatkan kepada orang yang disebut. Siasatan juga itu memanggil Bloomberg. Wakil Bloomberg memang telah dipanggil mengikut kenyataan PDRM kepada saya. Itu yang saya bacakan. Apa yang berlaku selepas itu saya belum dimaklumkan. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal-hal seperti ini harus terus dan dihebahkan supaya rakyat mengetahui. Soal mengapa saya terus ada hubungan dengan Bloomberg. Ini Bloomberg adalah satu media antarabangsa terkenal. Malah bila kerajaan Qatar mengadakan program dan lawatan rasmi saya ke Qatar baru-baru ini beberapa bulan lalu, mereka anjur supaya saya hadir sebagai pengucap utama dalam conference yang dianjur oleh Bloomberg. Jadi kita bedakan kerana kita menghormati prinsip media bebas. Kalau ada fitnah kita saman ataupun polis mengambil tindakan khusus tentang itu. Tapi bukanlah kita maknanya harus mengharamkan atau membatalkan semua acara dengan Bloomberg. Jadi bagi saya prinsip itu harus terpakai bagi semua. Yang dibangkitkan soal Farhash itu sudah kalau ada laporan itu wajib disiasat. Tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya Yang Berhormat Pak Semas tahu bahawa yang dikaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan, tidak melibatkan Farhash. Kelulusan kontrak yang dikaitkan itu, kelulusan dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan Yang Berhormat, bukan kerajaan saya. Tetapi saya tak mau panjangkan kerana ini melibatkan isu-isu yang bagi saya remeh, yang melibatkan individu. Kerana kebetulan dia pernah beberapa 4-5 tahun yang lalu, staf saya, maka itu dibangkitkan. Tapi saya nak beritahu, kelulusan pada syarikat itu adalah semasa kerajaan terdahulu. Satu. Semasa itu Farhash belum menjadi anggota syarikat tersebut. Tak apa. Ya, ada ini betul. Ada rekod. Saya ini bukan soal politik. Saya hormat jawapan dengan sopan kepada Yang Berhormat Pak Semas yang tanya soalan dengan baik. Saya tidak pertikai. Kemudian syarikat yang berkenaan itu sekarang, ya, itu dimiliki oleh tuanku sebahagian besar sahamnya. Ini tidak ada kemengena dengan Saudara Farhash. Kalau ada pun, dia ikut tender proses biasa. Kalau ada pelanggaran, bawa. Saya bicara di parlimen ini, kalau ada kes, itu disiasat oleh SPRM. Dan kalau ada kes, saya tidak langsung menutupnya. Tapi saya tanya kes apa sekarang ni? Cuma dia kata ada kes. Tapi kalau yang dirujuk
kes satu yang saya tahu, saya cek file, memang betul diluluskan pada tahun 22 sebelum saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tetapi untuk terus kaitkan kerana dia pernah jadi staf saya rasa kurang adil. Saya rasa jawapan ini bagi saya jelas, tapi walau bagaimanapun, andai kata ada maklumat yang jelas yang melibatkan sesiapa pun termasuk saudara Farhaj, Datuk Seri Farhaj sekarang ni, dalam kes mana-mana, sila lapor dan saya pastikan SPRM tidak akan menutup. Ini saya nak jelaskan supaya jangan menjadi permasalahan kemudian nanti. Baik, saya jemput Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Kebebasan media dan kebebasan Ya. Terima kasih Tan Sri. Saya dengan penuh hormat yang merujuk kepada 36(7) Peraturan Mesyuarat nama Seri Paduka Baginda Yang Bertuah Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Sepatutnya diberikan teguran. Tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat ini semasa berbahas ataupun memberikan jawapan. Ada mempengaruhi keputusan apa-apa dalam bidang ini? Keputusan apa? Tadi semua mendengar Yang Berhormat Perdana Menteri Adakah itu menyebut. mempengaruhi keputusan kita Ya, di sini? ya. Berhormat, dia yang tanya soalan. Dalam rangka menjawab Dia tanya soalan soalan tak itu. bagi jawab. Saya ingat tidak ada kaitan, cuma mungkin PM cuma sebut. Disebut Fakta. bukan yang orang lain, yang tuanku punya. Itu dah cukup. Saya ingat tak ada. Teruskan Ipoh Timur. Saya mohon direkodkan. Ya. Terima kasih Silakan. Tan Sri Speaker. Yang Berhormat, kebebasan media dan kebebasan bersuara bersaling kait rapat dan berpisah tiada. Tetapi kebertanggungjawaban harus datang dengan kebebasan tersebut dan kebebasan bersuara harus digunakan untuk menggembeling media, arus perdana ke, legasi ke, surat khabar ke dan rakyat jelata untuk menyampaikan apa yang baik dan betul dan bukan untuk sampaikan fakta yang auta. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat, tadi yang Pasir Mas bawa tu lebih individu, lebih kes yang spesifik. Saya nak tanya berkenaan dengan dasar kebijakan kerajaan, bagaimana kerajaan tanpa nak mengancam hak kebebasan bersuara dan media, menggembeling media-media antarabangsa maupun tempatan untuk menyampaikan yang betul dan kerja-kerja baik yang sedang dilakukan oleh kerajaan dan juga negara kita di pentas dunia dan juga di pentas Malaysia. Apakah dasar dan kebijakan kerajaan sekarang untuk pastikan semua media buat dan lapor yang betul dan baik dan bukan yang auta dan jahat? Okey, silakan. Menteri. Ipoh Timur, baru-baru ini dalam sidang Megatrends Khazanah, saya dah sebut patah yang menyebut, sementara kita hormati prinsip kebebasan, kebebasan mesti dipertahankan, tetapi kita harus ingat, dan ini juga ada kaitan dengan soal nilai dan akhlak Islam, iaitu total freedom, dengan izin, total freedom for the wolves. Total freedom for the wolves, yes. Means death for the lambs. Ya. Kalau kebebasan penuh kepada singa, serigala ini, ya, maknanya hancur kambing-kambing ni di belasahnya. Jadi oleh demikian, kebebasan itu harus juga melihat apakah digunakan, ya, seperti mana orang kaya kalau dihadapkan atau dibuat siasatan dalam kes SPRM umpamanya, ya, dia akan guna dana sama ada membantu pihak-pihak tertentu dan bawa pelbagai bantahan. Polis yang ambil RM3,000, ya, itu didakwa tak siapa pertahankan. Tetapi seorang tauke kaya berbilion, bila dikaut kekayaan begitu besar, ramai yang pertahankan. Ini yang saya sebutkan total freedom for the wolves. Jadi kita sekarang ini mesti jaga supaya kebebasan itu jangan
digunakan untuk pertahankan kezaliman atau rasuah dan penyelewengan. Dan kita harus jaga supaya negara ini ada kerukunannya. Ini bukan undang-undang yang saya buat, ini memang dipertahankan sejak kita merdeka. Ya. Cuma kematangan politik dan demokrasi itu harus membawa kita kepada satu keadaan demokrasi yang lebih bebas, yang lebih beri ruang. Dan saya setuju. Cuma sekatan-sekatan itu diberikan untuk mengelak daripada berlakunya kekacauan, huru-hara dan porak-poranda. Terima kasih Ibu Timo. Ya, akhir saya jemput Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ketegasan kerajaan Malaysia terhadap isu-isu integriti, tata kelola, governance dan rasuah telah mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh di dalam lawatan negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pakistan dan Bangladesh, saya turut bersama melihat sendiri bagaimana Perdana Menteri Pakistan dan Bangladesh telah menegaskan bahawa usaha kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah dan mempuatkan governance merupakan tindakan yang patut dicontohi. Saya rakamkan perkara ini dalam sebuah buku The Epitome of Nation. Boleh dapat nanti saya edarkan kepada ahli Dewan. Yang Berhormat, soalan, majukan soalan. Soalan saya, apakah kesan-kesan politik, apakah kesan-kesan positif kejayaan Malaysia bertegas dengan isu tata kelola dan rasuah yang telah meningkatkan keyakinan mereka untuk melabur di Malaysia untuk kepentingan rakyat? Baik, terima kasih. Dan Yang Bertuah, terima kasih Bukit Gantang. Soal tata kelola dan gerakan menentang rasuah itu tentunya menjadi salah satu faktor. Bila syarikat datang melabur, dia yakin tidak perlu ada komisen. Bila dia datang melabur, tidak perlu ada 20% untuk syarikat-syarikat tertentu, kroni. Ini amalan yang tidak boleh dinafikan. Kebanyakan syarikat baru yang datang, yang pernah berlabur dulu, semua menyatakan mereka bangga kerana tidak ada syarat tersebut. Baru-baru ini syarikat besar umpamanya, termasuk bila ada pemilikan tanah di Selangor dan cara proses itu dipercepatkan dan tanpa komisen itu membantu pelaburan. Keduanya, penjimatan dana itu besar. Itu seperti mana yang kita lihat dalam belanjawan Hari Jumaat ini. Bahawa dengan ketegasan kita mengelak rundingan terus dan tender yang lebih telus, itu menyebabkan kos masih dapat dikurangkan. Sebab itu kita harus tegas dan teruskan. Apakah ia mudah? Tidak. Memang dihargai oleh rakan-rakan kita di Pakistan dan di Bangladesh. Tetapi saya terima kenyataan bahawa ia tidak mudah. Kerana apa juga tindakan terhadap jerung-jerung besar ini mesti akan menimbulkan reaksi kerana dana yang dan kekuatan mereka itu dan jaringan itu melalui media, melalui sistem parti politik, melalui kegiatan-kegiatan NGO atau civil society akan tentu diperalatkan untuk menyerang tindakan kita. Jadi setiap kali ambil tindakan, semuanya dikatakan itu tindakan berhubungan politik. Termasuk kalau ada 200 juta ringgit di rumah atau 5 juta ringgit di rumah, semua dikatakan tindakan politik. Jadi apakah tindakan kita menentang rasuah ini harus memadamkan semua yang simpan 5-6 juta kat rumah tanpa alasan?